Pendahuluan insan yang bermaksud secara harfiah ialah manusia yang waras untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dilihat dari segi istilah pula yang membawa maksud seorang kelompok ataupun individu yang mempunyai budi. Dari bahasa Sanskrit iaitu bermaksud manu, iaitu bernafaskan makhluk yang berfikir. Bagi perspektif Islam pula, diciptakan menggunakan jasad dan memiliki roh untuk menjalani kehidupan yang taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia juga diertikan sebagai khalifah Allah yang akan menghidup melalui berpandukan Al-Quran. Bagi perspektif barat pula, dipetik dari Aristotle yang bersifat logosentrik, iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang rasional dan intelektual sahaja. Bagi objektif yang ingin dicapai ialah mengenal pasti konsep umum insan, penciptaan dan pembangunan insan. Yang kedua, membincangkan tujuan hidup insan bersesuai dengan ajaran agama Islam dan Barat. Yang ketiga, meninjau peranan insan sebagai khalifah dan manusia di muka bumi ini. Bagi yang terakhir pula ialah mengetengahkan isu-isu yang berkait dengan insan di duniawi. Sekarang saya akan membincangkan tentang sorotan kajian. Proses kejadian insan atau proses kejadian Adam menurut Islam terbahagi kepada tiga iaitu tanah, turab, sari tanah, tin dan lumpur hitam hamain, masnun. Abu Musa al-Ash'ari melaporkan bahawa Nabi Muhammad berkata, Allah SWT telah menjadikan Adam daripada segenggam tanah yang telah dikumpul daripada sekalian bumi, maka datanglah anak cucu Adam mengikut jenis dan sifat tanah. Firman Allah yang membawa maksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasalnya daripada tanah. Al-Mu'minin ayat 23. Seterusnya iaitu sari tanah iaitu tin. Israel diperintahkan mengundi tanah dengan air busuk, air tawar, air masin dan kemudiannya menjadi tanah liat lalu diperam. Dan yang terakhir lumpur hitam. Sari tanah yang telah dicampurkan dengan air itu telah jadikan diperam sehingga ia bercampur aduk, maka akan terbentuklah lumpur hitam. Perkara ini disebut 3 kali dalam Al-Quran. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kejadian insan menurut Islam. Yang pertama ialah nutfah. Nutfah ialah peringkat pertama, iaitu bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Bermula selepas persenyawaan itu bercantum sel sperma dan ovum. Firman Allah SWT yang bawa maksud sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Seterusnya alaqah, iaitu peringkat kedua, iaitu pada hujung minggu pertama atau hari ketujuh. Telur yang sudah disenyawakan ini akan tertanam di dinding rahim. Selepas itu, nutfah bertukar menjadi alaqah. Kebanyakan ahli tafsir mendefinisikan alaqah dengan makna segumpal darah. Seterusnya ialah mudghah. Dia katakan berlaku pada minggu keempat, darah beku bertukar menjadi seketul daging, otak, saraf tunjang dan anggota lain mula terbentuk beserta dengan sistem pernafasan dan jantung. Firman Allah SWT yang bawa maksud, kemudian kami ciptakan air benih ini menjadi sebuku dari darah, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang, kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Seterusnya, peringkat isham dan lam, iaitu peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut, darah mula mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Dan akhir sekali, nufur ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam bersepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuk organ seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ifadaniat dan hari ini saya akan menerangkan tentang kejadian insan menurut ahli falsafah barat. Pertama sekali, menurut Plato, insan terbahagi kepada 3, iaitu epitomia, tumos dan logistikon. Yang pertama ialah epitomia. Epitomia adalah nafsu-nafsu utama yang tidak boleh ditawar-menawar kerana nafsu ini terletak di bahagian perut dan ke bawah. Nafsu ini adalah seperti nafsu seks, makan dan minum.
Tetapi jika tidak dikawal, ianya akan mendatangkan keburukan seperti pada masa kini yang kita dapat lihat. Kes LGBTQ yang semakin berluasa akibat tidak mampu menjaga nafsu epitemia yang dimaksudkan menurut Plato. Seterusnya ialah tumos, di mana ianya terletak di bahagian leher hingga dada. Tumos pada dasarnya bersifat murni dan hasrat yang baik pada setiap insan. Akan tetapi, ianya menjadi buruk jika kita terlalu taksub. Contohnya, berkaitan isu semasa di mana Hindutva membunuh banyak orang Islam di India kerana mereka mempunyai fahaman yang berlainan kerana terlalu taksub kepada kepercayaan mereka iaitu kepercayaan Hindu. Dan akhir sekali ialah logistikon. Seperti namanya, ianya terletak di kepala, di mana akal dan logik terletak. Logistikon amat penting untuk membina insan yang hebat dan holistik bagi peradaban manusia pada masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses kejadian manusia menurut pada masa moden. Pada permulaannya, sel gamet lelaki dan sel gamet wanita yang telah matang akan dibentuk terlebih dahulu dalam keadaan yang sihat supaya manusia dapat melakukan persenyawaan. Sperma lelaki dan ovum wanita masing-masing akan terbentuk di testis dan ovari. Seterusnya, sewaktu proses persenyawaan, ejakulasi akan berlaku di mana jutaan sperma akan dilepaskan berenang ke arah ovum wanita. Sewaktu sperma berenang, sperma mendapat tenaga melalui ATP yang dihasilkan oleh mitokondria yang terletak di bahagian kepala sperma. Selepas perjalanan yang jauh, kebanyakan sperma akan mati sebelum sampai ke ovum dan hanya satu yang akan lepas ke dalam ovum. Selepas proses persenyawaan berjaya, ovum akan mengeluarkan pelbagai hormon supaya dapat mengelakkan sperma lain daripada masuk ke dalam ovum. Selepas beberapa jam, persenyawaan berlaku, zygote akan terbentuk. Hormon progesteron akan menghalang dari berlakunya lagi penghasilan ovum sepanjang proses kehamilan. Proses seterusnya akan membentuk embrio. Embrio adalah bayi yang belum cukup sifatnya dan membesar di rahim wanita. Embrio membesar dengan makan dan mendapat nutrisi melalui tiub umbilical. Akhir sekali, selepas 9 bulan 10 hari, bayi akan lahir ke dunia dan membentuk menjadi insan yang seperti diharapkan mempunyai akal fikiran yang cerdas. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang isu berkaitan dengan insan di dunia ini. Pertama, insan perlulah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Keimanan dan kepercayaan ini mampu membantu dan melahirkan rasa takwa dalam diri insan dan boleh mendorong untuk melakukan perkara yang baik. Tauhid meletakkan keimanan dan kepercayaan kepada Allah sebagai dasar kepada semua aspek pembangunan insan yang lain. Perkara kedua ialah ibadah. Hasan al-Banna berpendapat bahawa insan punya akidah, keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT perlu diikutkan dengan aspek pelaksanaan dalam konteks ibadah boleh dianggap sebagai ibadah yang sempurna. Ibadah merupakan satu bentuk mengabdikan diri kepada Allah. Ibadah dalam rukun Islam merupakan pendekatan yang disarankan dalam kitab Hidayah Al-Sakliki bagi pembentukan nilai spiritual dalam diri seorang insan. Seterusnya, menurut Al-Ghazali, perkara yang ketiga ialah akhlak. Beliau menyatakan bahawa akhlak merupakan tingkah laku yang ada dalam diri seorang insan sejak lahir. Akhlak yang baik bergantung kepada beberapa faktor, contohnya ialah kekuatan ilmu yang boleh membuatkan insan membezakan yang mana benar dan dusta, kekuatan marah, nafsu, keadilan dan keseimbangan. Atau keseimbangan antara ketiga-tiga kekuatan tersebut. Kekuatan nafsu dan kemarahan perlulah digunakan di tempat yang betul berdasarkan akal dan agama. Dan yang terakhir iaitu ilmu. Insan yang berkualiti perlu dibangunkan dengan ilmu yang betul. Al-Imam Al-Nawawi amat menekankan aspek ilmu iaitu tanggungjawab mencari, mengamalkan dan menyampaikan. Ilmu adalah perkara asas yang penting dalam ibadah dan merupakan asas utama kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Ilmu terbahagi kepada dua iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu ain menekankan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Fardu ain pula menjelaskan cara pengurusan hubungan manusia dan Allah, manakala fardu kifayah menerangkan pengurusan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan manusia, insan, di muka bumi dari segi Islam. Poin pertama adalah manusia sebagai hamba Allah. Sebagai orang Islam, kita wajib menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Manusia perlu melakukan suruhan Allah
dan berusaha meninggalkan larangannya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 telah dinyatakan, tidaklah aku diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Yang kedua, konsep Al-Bashar. Al-Bashar bermaksud manusia, manakala konsep Al-Bashar menerangkan bahawa manusia mengalami fasa pertumbuhan, perkembangan serta memerlukan makanan dan minuman untuk hidup dan akhirnya mengalami kematian. Yang ketiga, manusia sebagai An-Nas. Penggunaan perkataan An-Nas banyak mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seterusnya, yang keempat, manusia sebagai khalifah Allah. Sudah menjadi kewajipan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi dan berbuat baik kerana itu adalah amanah daripada Allah Sang Pencipta. Terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 72 iaitu, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan diberikan amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Poin terakhir pula adalah manusia sebagai insan kamil. Insan kamil berasal daripada dua perkataan iaitu insan yang bermaksud manusia, manakala kamil bermaksud kesempurnaan. Insan kamil secara ringkasnya bermaksud insan yang sempurna dari segi akhlak dengan manusia dan kepatuhan kepada Allah. Dan contoh akhlak insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan manusia, insan di muka bumi dari segi pandangan barat. Yang pertama, peranan manusia, insan di muka bumi menurut pandangan agama Kristian. Menurut pandangan agama Kristian, mereka mempunyai dua Adam, iaitu Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Adam pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah diperbuat daripada debu tanah dan Tuhan telah menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam untuk menghidupkannya. Penganut agama Kristian juga mempercayai bahawa selepas kematian akan adanya alam kehidupan yang lain. Mengikut kepercayaan agama Kristian, mereka diciptakan untuk memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Mereka juga berpegang pada kepercayaan dosa warisan turun-temurun yang diperoleh daripada Adam. Berdasarkan kitab suci Bible iaitu Genesis 3:17, ayatnya berbunyi, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Oleh itu, mereka dilahirkan dalam dosa warisan dan untuk menghapuskan dosa itu, mereka perlu membuat pengakuan kepada paderi tertentu sahaja untuk pengampunan mereka diterima. Yang seterusnya, peranan manusia, insan di muka bumi menurut pandangan agama Hindu. Mengikut kepercayaan agama Hindu, mereka diciptakan dari panca mahabhuta iaitu 6 jenis rasa. Antara rasa-rasa tersebut ialah manis, pahit, masin, masam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan mereka adalah Syayambumanu. Ini bermaksud makhluk yang mengembangkan dirinya sendiri dengan cara berfikir. Mereka yang beragama Hindu ini hidup di dunia hanya untuk mencari keseronokan dan kemewahan, atau erti kata lainnya adalah arta dan kama. Selain daripada mencari keseronokan dan kemewahan, mereka juga perlu sedar tentang tanggungjawab mereka di dunia ini, atau nama lainnya dipanggil dharma. Jika mereka gagal melaksanakan tanggungjawab, mereka tidak boleh lepas daripada sengsara dunia ataupun dipanggil samsara. Kepercayaan utama agama Hindu adalah mereka hidup untuk mencapai moksha. Moksha ini bermaksud kesempurnaan. Untuk mencapai moksha,
mereka perlu melakukan kebaikan di dunia ini. Hal ini kerana mereka juga mempercayai akan kehidupan akan datang, iaitu kelahiran semula. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia. Sifat ketuhanan inilah yang menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Seterusnya, peranan manusia insan di muka bumi menurut pandangan agama Buddha. Penganut agama Buddha hidup berdasarkan matlamat untuk mencapai nirvana. Nirvana ini adalah tercapainya suatu kebahagiaan di mana kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Menurut kitab Buddha iaitu Alkitab Roma 6:12 berbunyi, mengarahkan mereka supaya mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka yang mempercayai pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Karma ini merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika mereka masih hidup. Walaupun mereka mempercayai adanya karma, ketentuan ini tidak dianggap ketentuan yang ditetapkan sejak azali atau kata lainnya ialah preordained fate. Menurut Amsal 10:12 berbunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kesimpulan yang dapat dicapai bagi kajian kami ialah, menurut ajaran Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk mengenal Tuhan, menyembahnya, mencapai kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Bagi manusia mencapai matlamat hidup mereka, Islam menyediakan prinsip moral dan etika yang jelas. Sementara itu, dalam persekitaran barat pula, mengejar kebahagiaan, kepuasan peribadi dan pembangunan diri sering dikaitkan dengan tujuan hidup manusia. Kebebasan individu dan kemajuan material adalah aspek penting untuk mencapai matlamat hidup di barat. Cabaran yang dapat dikaitkan untuk manusia didatangi dari pelbagai aspek iaitu topik penting termasuk keadilan sosial, kemiskinan, peperangan, alam sekitar, kesesamaan jantina, hak asasi manusia dan sebagainya.